Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Berjumpa kembali kita pada hari ini dalam kelas PDPR Sains untuk tahun 5. Pada hari ini cikgu akan meneruskan lagi dengan tajuk jirim, iaitu kita akan mempelajari tentang 3 keadaan jirim air dan juga perubahan keadaan jirim air. Baik murid-murid, terdapat 3 keadaan jirim air iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Keadaan jirim air dalam bentuk pepejal adalah ais. Keadaan jirim air dalam bentuk cecair adalah air. Dan juga keadaan jirim air dalam bentuk gas adalah wap air. Keadaan jirim air boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya, pepejal boleh berubah menjadi cecair dalam proses peleburan apabila pepejal menerima haba. Cecair pula boleh berubah menjadi gas dalam proses penyejatan atau pendidihan apabila cecair tersebut menerima haba. Gas juga boleh berubah menjadi cecair dalam proses kondensasi apabila gas kehilangan haba. Dan juga cecair boleh berubah menjadi pepejal dalam proses pembekuan apabila cecair kehilangan haba. Baik murid-murid, cikgu akan menerangkan dengan lebih jelas lagi tentang proses yang berlaku dalam perubahan keadaan jirim air. Proses yang pertama adalah proses peleburan. Proses peleburan ini berasal dari perkataan lebur. Okey, perhatikan gambar rajah di bawah ini. Okey, proses peleburan berlaku apabila perpejal seperti ais melebur menjadi cecair. Ya, proses di mana ais ni akan mencair menjadi cair, kita sebut dia peleburan. Di mana proses tersebut pepejal berubah menjadi cecair. Okey, ini adalah disebabkan ais tadi menerima haba dari persekitarannya dan akhirnya cair menjadi cecair. Okey, seterusnya yang kedua adalah proses pembekuan. Proses pembekuan berasal daripada perkataan beku, di mana cecair akan berubah menjadi pepejal. Air akan berubah menjadi pepejal. Air yang kita lihat akan menjadi beku, menjadi ais. Kerana air tadi kehilangan haba ke persekitaran. Ia akan menjadi lebih sejuk. Proses yang ketiga adalah proses penyejatan dan juga pendidihan, di mana kedua-dua proses ini akan melibatkan cecair berubah menjadi gas. Contoh penyejatan adalah baju yang kita jemur. Air yang terdapat pada pakaian tersebut akan tersejat ke udara. Manakala pendidihan pula berlaku apabila kita mendidihkan ataupun memasak sesuatu makanan di mana ia akan mengeluarkan ataupun cecair tersebut akan bertukar menjadi wap air. Ini adalah kerana air menerima haba daripada persekitaran. Okey, dan proses yang keempat adalah proses kondensasi. Proses kondensasi ini adalah di mana gas akan berubah menjadi cecair. Contohnya adalah seperti minuman sejuk yang kita minum, kita akan melihat titis-titisan air di luar bahagian gelas yang kita minum. Gas air tersebut akan menjadi cecair dan juga gas semasa kita
memasak. Gas tersebut apabila kita lihat ia akan berubah menjadi cecair. Ini adalah disebabkan oleh wap air kehilangan haba ke persekitaran. Baik murid-murid, setakat ini dahulu penerangan cikgu tentang keadaan jirim air dan juga perubahan keadaan jirim air. Kita akan sambung pada minggu seterusnya tentang kejadian awan dan hujan. Baik murid-murid, setakat ini dahulu penerangan cikgu tentang keadaan jirim air dan perubahan keadaan jirim air. Untuk latihan dan tugasan pada hari ini, murid-murid dikehendaki menjawab soalan di dalam buku latihan 1001 A+ di muka surat 84 soalan B, muka surat 85 soalan A dan muka surat 87 dan 88. Untuk mengetahui cara menjawab soalan tersebut, murid-murid boleh lihat video tentang panduan menjawab soalan tersebut. Baik murid-murid, cikgu berhenti setakat ini dahulu. Kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.